Assalamualaikum semua, berjumpa lagi kita di dalam channel Cikgu Nisa. Okey, hari ini saya akan ajar macam mana cara-cara kita nak tambah mata kredit di dalam ladap ataupun SPL KPM. Okey, mata kredit guru-guru Okey, macam mana? Yang pertama sekali saya nak minta maaf sebab tak menggunakan laptop, sebab laptop ada masalah teknikal, tak dengar suara. Okey, last sekali saya akan terpaksalah guna handphone. Okey. Macam biasa, mula-mula kita buka Google. Lepas tu kita akan cari type ladap ataupun ladap guru contohnya. Okey, kita ambil yang atas sekali, SPLG ataupun SPL KPM. Yang kat atas ni dia ada web dia lah. Dia ada web dia http SPL KPM dan just klik je kat sini. Okey, dia akan keluar kat sini. Besarkan sikit. Okey, kat sini ada tulis log masuk modul individu. Okey, contohnya kalau kita nak pergi dekat portal SPL KPM, kita boleh klik kat atas ni klik je. Kat atas ni dia akan keluar paparan yang macam ni. Kat sini ada 3 modul penyelaras. Biasanya SU ladap lah yang akan buka. Yang kedua modul individu dan yang ketiga modul dashboard. Okey, kalau untuk individu kita pilih yang ni. Just tekan je. Okey, dia akan keluar yang macam ni. Okey, log masuk individu. Okey, kita akan masukkan nombor IC Nombor IC cikgu-cikgu. Okey. Password biasanya 4 nombor IC yang last. 4 nombor IC yang last kalau Perak lah, tapi saya rasa semua sama kot, seluruh Malaysia sama. Okey, lepas tu hantar. Okey, ni tekan OK sahaja. Okey, nanti dia akan keluar macam ni lah. Dekat laptop pun sama juga, dia akan keluar macam ni. Okey, kalau cikgu-cikgu perasan kat tepi ni dia ada banyak kriteria dia. Kat tepi ni ada utama, ada LDP terbuka, ada latihan dan sesi pembelajaran, ada pembelajaran kendiri, aktiviti lain PPB, pelaporan, sijil LDP, analisis keperluan latihan, aduan dan SGMY. Okey, kita tengok satu-satu. Utama dia punya ni lah, yang sistem ni kita panggil utama. Okey, lepas tu ladap terbuka kita buka. Kat sini ada 2, iaitu senarai tawaran LDP terbuka dan kemas kini permohonan. Kat sini kalau kita nak pergi masuk ladap yang dah disediakan dalam ni, cikgu boleh tekan saja. Kat situ banyak senarai ladap yang boleh disertai. Kat sini kita pangkas sekejap supaya nampak. Kat sini ada banyak senarai ladap. Contohnya kita boleh besarkan lah. Ini semua ladap yang disediakan, ikut ada tarikh kat sini. Mana-mana cikgu yang nak sediakan dalam talian, boleh tengoklah tarikh dia bila dan berapa. Lepas tu klik je lah untuk sertai. Nanti dia automatik dia akan masuk. Dia akan masuk dalam kita punya ni lah. Ataupun yang ini terbuka semua. Ni dia boleh semua ni. Ada yang semua, ada juga ikut bersesuaian lah ikut topik dia. Tak perlulah join semua. Tapi ni ada tarikh-tarikh dia. Okey, kita tengok. Ni ladap terbuka. Yang kedua, latihan dan sesi pembelajaran. Ada 4. Senarai latihan luar KPM, senarai latihan KPM, bimbingan dan pementoran, BNP Kendiri. Okey, kita boleh tengok senarai latihan luar KPM. Yang ini dia bagi senarai. Okey. Ni luar. Okey. Senarai ladap luar KPM yang mana cikgu-cikgu ataupun staf sokongan yang pergi ladap luar KPM tapi dia nak masukkan dalam ni, boleh tambah aktiviti. Tekan tambah aktiviti saja. Contohnya mungkin dia pergi cara-cara nak buat roti ke, ataupun dia luar KPM tapi dia masih lagi dalam proses pembelajaran, ataupun cara-cara menulis buku ke, cara-cara dah macam-macam lagi lah, tapi dia luar KPM. Okey, tambah aktiviti sahaja. Tekan tambah aktiviti dan masukkan data ni laluan mana, boleh pilih kepimpinan, kepakaran pendidikan, lain-lain. Tapi kebanyakannya berkaitan dengan pendidikan lah kan. Lain-lain pun boleh. Okey, kategori apa?
boleh pilih. Okey. Tahap, teras, pertengahan, lanjutan dan sebagainya. Ikut itulah kursus yang ditawarkan, isi semua dan catatan kat bawah sekali. Biasa yang tanda merah ni wajib diisi. Lepas dah isi semua, simpan. Nanti SU Ladap akan sahkan. Okey, saya akan teruskan. Okey. Okey. Yang ni tadi luar KPM, ni latihan senarai latihan KPM. Yang ni dalam KPM lah, yang KPM sediakan pun boleh isi. Okey, kita teruskan dengan latihan dan sesi pembelajaran. Okey, tadi saya dah jelaskan senarai latihan luar KPM iaitu latihan yang di luar KPM dan senarai latihan KPM yang KPM sediakan. Okey, lepas tu bimbingan dan pementoran. Okey, yang yang inilah bimbingan dan pementoran. Boleh klik nanti perekodan individu secara menti. Okey, yang ini tak apalah. Okey, BMP Kendiri yang Kendiri punya Okey, yang ini saya tak jelaskan sangatlah sebab senarai yang ini biasanya pihak sekolah akan maklumkan pada cikgu-cikgu yang sertai kursus. Okey, dan kebanyakannya secara automatik akan masuk ke dalam sistem Ladap kita. Okey, kita akan tengok pembelajaran Kendiri. Okey, pembelajaran Kendiri ada dua iaitu senarai pembelajaran Kendiri dan satu lagi webinar. Okey, yang ini sangat popular waktu PDP ni. Sebab kita tak boleh nak pergi buat kursus dekat sekolah. Jadi kita banyak sertai kursus-kursus online. Cikgu perasan, cikgu banyak kan sertai dekat YouTube, pembelajaran dan sebagainya. Okey, kita tengok satu-satu. Senarai pembelajaran Kendiri. Okey, kita klik. Okey, dia akan keluar dua. Yang pertama e-pembelajaran dan yang kedua pembacaan buku. Okey, e-pembelajaran yang mana cikgu sertai Okey, yang mana cikgu sertai yang secara khusus dan talian lah. Okey, cikgu boleh klik e-pembelajaran siapa-siapa yang sertai maksudnya cara nak mengajar menggunakan laptop, handphone, PC ni dan sebagainya. Okey, khusus tu just tambah je aktiviti. Isi sahaja macam biasa. Yang isi merah-merah, yang tanda merah ni wajib diisi kategori apa. Bergantung pada khusus yang disertai. Okey, pelantar e-pembelajaran, apa dia, kategori apa, media sosial ke dan sebagainya. Okey, lepas tu perkara tajuk khusus Kendiri tu apa, jumlah masa, tarikh. Okey, yang tak ada tanda ni tak perlu isi pun tak apa Yang tak ada tanda merah ni tak perlu isi. Lepas tu last sekali mesti tekan simpan. Bila simpan bagi tahu SU. Cikgu boleh bagi tahu SU Ladap sekolah masing-masing dan sahkan. Tu sahaja untuk SU tu sahkan. Okey, lepas tu okey, itu untuk e-pembelajaran ni. Yang kedua pula pembacaan buku. Okey, yang ini saya banyak showkan pada cikgu-cikgu sekolah saya sebab dia senang, mudah dan mata kredit dia banyak. Sebab contohnya satu buku kita boleh dapat 5 ataupun 6 mata kredit. Baca dalam 4 buku pun dah cukup dapat 20 mata kredit penuh untuk pembacaan buku Okey, yang ini contoh yang saya dah buat. Saya buat 4 sahaja. 4 sahaja dah dapat mata penuh 20 mata. Tak susah senang. Macam mana? Tapi untuk pembacaan buku ni hanya buku-buku yang bersifat ilmiah sahaja. Dia tak boleh, maksudnya buku yang orang kata orang kata novel cinta ke apa ke. Dia lebih kepada menjurus kepada ilmiah Okey, tambah aktiviti kita tekan. Macam biasalah, macam tadi tambah aktiviti. Okey, yang warna merah-merah ni wajib isi kategori apa buku tersebut. Okey, lepas tu tajuk buku apa dia, penulis buku siapa, bahasa buku apa, bilangan muka surat. Lepas tu boleh muat turun ni ada borang sinopsis individu di sekolah. Klik sini, dia akan simpan kat kita punya laptop. Nanti cikgu-cikgu boleh isi saja dalam tu, bagi je dekat SU. Bagi je kat SU ataupun boleh
simpan sebagai bukti lah. Nanti kalau SU datang ke apa nak minta, ada bukti macam tu lah. Okey, sebab terlalu banyak sangat biasanya SU so simpan sendiri saja, sebab nanti SU nak simpan pun banyak sangat kan. Okey, tarikh bila baca. Okey, yang kuning ni tak perlu isi pun tak apa, sebab yang kita isi yang wajib sajalah kan. Okey, lepas tu simpan macam biasa. Simpan, nanti saya akan biasanya SU Ladap akan sahkan. Okey, lepas tu dah habis pembacaan buku, senang je. Dekat handphone pun boleh buat, tak ada masalah. Okey, kita pergi balik menu. Aktiviti tadi pembelajaran kendiri, lepas tu aktiviti lain PPB. Ni ada 3 PPB ada 3, senarai aktiviti PPB, senarai PLC dan PLC kendiri. Okey, senarai aktiviti PPB ni ni biasanya yang mana ada cikgu ada sertai penyelidikan ke, peningkatan akademik ke, penulisan ke, ataupun program sangkutan, sumbangan dan inovasi. Yang ni mana-mana cikgu yang sertai yang ada buat semua ni, isilah. Rugilah kalau tak isi kan. Dah buat, nanti dapatlah markah. Yang penting ada bukti sahaja. Bukti tu boleh simpan kalau SU nak tengok ke, ataupun SU dekat PPD nak tengok ke, cikgu ada bukti tersebut. Okey, kita tengok lagi senarai PLC. PLC ni pun saya selalu tekankan kepada guru-guru sekolah saya lah untuk buat, sebab dia boleh dikata kategori mudah. Lepas tu mata yang dapat mata kredit yang banyak. Kat sini kita kena be smart lah, maknanya macam sebab kita nak dapat markah banyak kan, walaupun kita buat sikit, macam tu lah. Jangan fokus kat satu-satu benda, buat banyak tapi markah dia maksimum banyak tu je. Bukanlah kan, bagus memang bagus, banyak ilmu, tapi sebab kita kan masa kan tak cukup kan, jadi kena banyak pandai bahagikan masa. Okey, kat sini PLC, ini biasanya PLC saya tekankan kepada ketua panitia. Ketua panitia yang isi. Ketua panitia kan biasanya buat lebih kurang 4 kali sehari perjumpaan, 4 kali sehari pula, 4 kali setahun perjumpaan dengan anak-anak buah dia kan, dengan cikgu-cikgu bawah panitia. Okey, masing-masing. Lepas tu alang-alang isilah PLC, sebab dalam 4 atau 5 pun dah cukup. Satu PLC sama dengan 5 mata. Jadi 4 je cukup lah, sebab maksimum markah dia 20. Okey, yang ni pun sama, tambah PLC. Bila kita dah isi dalam dia, isi dah semua, nanti bila kita nak isi, nak letak anak-anak buah kita yang bawah tu, kita just letak nombor IC sahaja. Letak nombor IC kepada cikgu-cikgu yang bawah-bawah kita tu, bawah panitia tu. Automatik cikgu-cikgu yang diletak IC tu akan ada dia punya mata dia. Tapi ketua dia kena isi sebagai ketua lah. Sebab ketua biasanya dapat markah lebih daripada anak-anak buah dia. Okey, kat sini. Dah isi, lepas tu nanti kita simpan. Lepas simpan nanti, contohlah, kita buat sikit lah, okey. Nama kumpulan, contoh panitia bahasa Melayu, panitia pendidikan seni. Pendidikan seni. Okey. Jenis PLC. Contoh okey, study group. Okey, tempoh jam, contoh 3 jam. Okey, tarikh mula. Okey, kita buatlah tarikh mula, contoh 20 hari bulan. 18 lah, 18 senang nak bagi nampak. 18 hari bulan 10 2021. Tarikh tamat pun samalah, sebab hari yang sama kan. Okey, 18 hari bulan 10 2021. Okey, nombor surat rujukan ni sebenarnya kat PPD masing-masing ada. Saya pun dia akan bagi dia satu tu je. Tapi tak apalah, ini sebagai contoh, tanda dash dulu, nanti boleh edit. Okey, telah selesai contoh. Okey, kita simpan. Bila kita dah simpan ni, dekat sebelah ni dia akan keluar ahli. Sebelah maklumat ni keluar ahli. Tekan ahli. Dekat sinilah kita masukkan nombor kad pengenalan masing-masing. Contohlah kad pengenalan
Ini contoh ahli. Kita tekan ahli. Lepas tu kalau nak tambah, tambah je. Tambah lagi. Untuk ahli-ahli yang lain pula. Contoh. Ni contoh je nanti padam balik. Okey. Okey. Bila kita dah tambah-tambah, dia akan keluar. Oh sorry, ahli. Kita klik sebagai ahli. Okey. Macam tu isi dia. Lepas tu automatik lah nanti nama cikgu-cikgu lain pun akan masuk bawah kita juga. Okey. Alamak, lambat pula internet. Okey, tadi yang saya dah buat tadi. Okey, tengok dia dah keluar kat sini Yang terbaru yang buat ni sajalah sebagai contoh. Ni sebagai contoh. Kalau nak tambah lagi kat sini Okey, yang ini status sokongan belum lagi. Yang ni SU saja boleh buat. Saya akan buka bawah penyelaras. Nanti saya akan sahkan. Nanti dia akan jadi hijau. Okey, yang ni kita boleh kemas keliling ni lah. Nak edit ke, nak apa ke. Tak ada masalah. Okey, habis PLC. Tengok PLC ni PLC Kendiri. Okey, PLC Kendiri ni yang mana ketua panitia yang isi nombor IC kita kat bawah dia. Jadi kita akan keluar sebagai ahli. Ni kita sebagai ahli senarai perekodan individu sebagai ahli PLC. Ni ketua panitia yang isikan untuk kita. Okey, lepas tu okey, pelaporan. Pelaporan ni ada dua. Satu pelaporan LDP. Ladap ni biasanya SU yang buatkan lah. Apa-apa taklimat bengkel yang ada kat sekolah, SU akan isi kat dalam ni. Biasanya dah 15 kali setahun, paling minima 15 kali setahun lah